الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وسلم وعزم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin serta limpah perkenannya dapat kita berada di sini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Pada beberapa minggu yang lepas saya telah membaca sebuah hadis yang bermaksud, kalau boleh saya ulang secara sepintas lalu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud akan datang satu masa di mana umatku suka kasihkan 5 perkara dan mereka lupa kepada 5 perkara. Mereka kasih akan dunia, mereka lupa akan akhirat. Mereka suka kasih kepada hidup, mereka lupa akan mati. Mereka kasih kepada harta benda, mereka lupa akan hisab. Mereka kasih akan sesama makhluk, mereka lupa akan Khalik Allah. Mereka suka sayang kepada kusur rumah tangga mereka, tapi mereka lupa akan kubur. Wallahu alam. Itulah perbincangan saya pada beberapa minggu yang lalu. Pada malam ini saya suka namakan, saya beri tajuk sikit, kira-kira begini tajuk saya ni: bersegeralah, berlombalah, dan cepat-cepatlah. Ada 3 kalimah tajuk saya ni: segeralah, cepat-cepatlah, dan berlomba-lombalah. Perkataan ini
saya ambil petik dari kalimah dalam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam surah Ali Imran ayat 133 berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Saya rasa ada hubungan dengan hadis yang saya bacakan tadi sebagai mukaddimah. Ayat ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 133. Maknanya jelas, Allah menyuruh kita segera atau cepatlah kamu kepada mengerjakan amal baik, amal yang baik untuk mendapat keampunan ilahi. Kalau boleh saya tambah lebih-lebih lagi lah, kita semua pada malam ini, di mana saya rasa para jemaah tidak kecil hati kalau saya kata para jemaah muda sikit je pada saya. Maksudnya masa sudah tidak banyak lagi untuk kita lakukan sesuatu demi untuk mendapat keampunan, redha Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak banyak lagi. Ayat dalam surah Baqarah ayat yang ke-148 berbunyi di tengahnya, fastabiqul khairat. Fastabiqu secara satu kalimah tu saya rasa tidak salah kita terjemahkan dengan berlomba. Oleh itu maksudnya fastabiqul khairat tu berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan. Kalau boleh saya panjangkan pengertiannya, kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu ke satu perhimpunan, membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalimah yang pertama tadi, sari'u, ini perintah, suruh kita cepat. Kalimah fastabiqu berarti berlomba. Ada kalimah ketiga terbit daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihah. Badiru, segeralah. Saya kira sari'u, istabiqu dan badiru
adalah sama maksudnya. Allah menyuruh kita cepat dan segera mencari keampunan Allah, cepat berlomba mencari kebajikan, melakukan amal taat. Dan Rasulullah bersabda, badiru, segeralah dengan amalan soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailid dhul yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya au kama qala. Segeralah kamu beramal soleh, nanti akan berlaku fitnah seperti gelapnya malam. Pagi-pagi ada orang mukmin beriman, wa yumsi kafiran, malamnya di petang hari dia menjadi kafir. Ada pula yang petangnya mukminan beriman, wa yusbihu kafiran, malangnya pada paginya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu, mereka sanggup menjual agama mereka, bi'ardin minad dunya, dengan secebis benda dari mata benda dunia. Wallahu a'lam. Saya suka menarik perhatian para jamaah. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Ada orang, tidak ditentukan siapa. Perkataan ini perlu kita muhasabah. Siapa orangnya? Wal iyazu billah, orangnya itu ialah kita. Na'udzubillah. Dia sanggup jual agama dengan secebis benda dunia. Sanggup. Maksudnya dia sanggup tinggal tanggungjawab terhadap Allah kerana mengejar benda dunia. Sebagai contoh, sanggup kerana cintanya kepada dunia, mereka sanggup lakukan apa saja demi tercapainya hasrat mereka, walaupun sekalipun terpaksa melalui jalan-jalan salah, jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Mereka sanggup berbohong, mereka sanggup menipu, mereka sanggup bergaduh, bermusuh, berperang, rompok, samun, bunuh. Semuanya itu berpunca dari hubbud dunya. Lebih cepat, tidak salah saya rasa kalau saya terjemahkan hubbud dunya dengan gila akan dunia. Wallahu a'lam. Berbagai cerita, berbagai hukum telah diketahui, telah kita maklum bahawa kita sekarang sedang dalam perjalanan, berjalan menuju kepada satu tempat yang pasti. Lebih mudah saya katakan dari petang tadi sehingga ke kini, sebenarnya atau cakap kitabnya, hakikatnya kita sedang berjalan menuju ke pintu kubur.
dalam satu ayat Quran tersebut, wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf ayat yang ke-19. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Jelas? Saya rasa kerana itulah Rasulullah bersabda itu tadi, segeralah. Wal-iyazubillah, di sini ada orang yang sanggup jual agama dengan sikit mata benda dunia. Itu yang saya nak panjangkan. Eloklah dari ini semua, kerana kita akan berada di sini dalam jangka masa yang sangat singkat. Oleh itu, kalau saya baca dalam buku yang saya baca, dia kata, ketahui olehmu wahai orang yang sedang berjalan, masuk kita, sesungguhnya ada beberapa perkara yang kamu perlu teliti dengan cermat, hati-hati, berdasarkan ilmu dan akal, bukan pula berdasarkan nafsu dan syaitan. Satu, coba perhati, tengok, ukur, suka dan hukum. Apakah amal kebajikan kamu selama ini diterima Allah? Ghammut ta'ah alla tuqbal. Saya baca, coba risaukan kok kalau taat kamu, ibadat kamu tidak diterima. Apa sebab tidak diterima? Banyak sebabnya. Salah satunya, ibadat kita atau taat kita tu kita lakukan awal-awal lagi tak kena cara, salah cara. Saya selalu mengulang-ulang di sini dan di kuliah saya, terutama saudara-saudara kita yang kurang mendampingi majlis ilmu seperti ini, maka tercecerlah kepada mereka maklumat ini, di mana sebab yang tidak diterima Allah, salah satu daripadanya tak kena, tak betul cara yang dilakukan. Sebagai contoh yang sangat simple, asas, seorang makmum yang bangkit daripada sujud yang kedua, bangkit daripada rakaat yang pertama, berdiri, bangkit daripada rakaat pertama, berdiri bersama imam, sebagai contoh. Ketika itu selalunya makmum menunggu habisnya imam membaca Fatihah. Apabila habis imam membaca Fatihah,
imam pula biasanya membaca ayat-ayat surah. Ketika itulah makmum bercadang untuk memulakan Fatihahnya. Malangnya pada satu ketika tu imam tak baca surah ataupun ayat, ataupun imam baca ayat yang sangat pendek. Seorang makmum tidak boleh persoal tentang kelakuan imam. Makmum mesti memahami tanggungjawab dia sebagai makmum. Imam tidak baca, sama ada dia lupa atau dia sengaja, tidak perlu kita pertikai. Yang perlu ialah apakah tindakan kita sebagai makmum. Allahumma salli ala Muhammad. Imam pun rokok. Ketika itu jika makmum tadi yang belum baca Fatihah atau telah membaca hanya 2 ayat 3 ayat daripada Fatihah turut rokok bersama imam, maka itulah yang dikatakan amalan itu tidak sah, dan apabila tidak sah tidak diterima. Contoh cukup asas pada saya, banyaklah isu ataupun masalah seumpama ini yang berlaku. Para jamaah yang dihormati, yang dirahmati Allah, bersama saya pada ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ramai orang yang datang bersembahyang berjamaah. Orang yang sembahyang berjamaah ada 3 kumpulan. Satu kumpulan tidak boleh apa-apa, tak boleh apa-apa, maksudnya tak laku sembahyang dia di sisi Allah, Allah tidak terima. Contoh saya tadi satu, ada ratusan contoh lagi. Dan saya oleh kerana lama hidup ni, banyaklah pengalaman yang bertembung dengan saya melihat keadaan-keadaan yang membimbangkan. Yang kedua, orang yang hadir berjamaah dia hanya dapat satu sahaja, sama seperti dia bersolat bersembahyang di rumahnya sendirian, seorang diri, sama je. Dan yang ketiga, dia boleh sebagaimana yang disabdakan 27 kali ganda, 25 kali ganda, dan ada ganda-gandaannya mengikut ramai angka bilangan para jemaah. Saya bukan nak terang tentang itu, nak terang mengapa tidak diterima. Saya dah sebut tadi, tidak diterima kerana salah buat, salah cara. Satu. Dan yang kedua, salah niat hati kita. Barangkali hati kita perlu kepada bimbingan yang sungguh-sungguh, latihan yang bertubing-tudi, supaya hati kita runduk dan tunduk kepada kebesaran dan kesempurnaan zat ilahi, zat yang wajib al-wujud. Okey. Muslimin muslimat, yang kedua yang perlu kita lihat ialah ghammul ma'siyah alla tughfar. Cuba perhati kalau maksiat lapuk, maksiat lama-lama dulu masih tidak terampun, masih tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keterlaluan kalau saya katakan bahawa sebagai manusia biasa, kita ni masa muda-muda dulu lain dengan sekarang. Masa muda dulu ada kemungkinan, jangan kecil hati saya hukum borong secara rambang. Masa muda-muda dulu kita ni dikatakan culah sikit, liar sikit,
malah sikit, tinggal di sana, tinggal di sini, berhutang di sana, berhutang di sini, ambil di sana, ambil di sini. Yang termasuk barangkali dalam senarai kita telah melakukan kesalahan. Jadi masa muda-muda dulu barangkali ada jugalah salah kita ni. Semua-semua kita ni ada salah. Alhamdulillah, dengan panjangnya umur, dengan terdidiknya kita melalui pendidikan yang ada, maka kini telah berubah. Kita sanggup ni berada di sini pada ketika ini. Awal ucapan saya tadi, marilah sama-sama kita bersyukur kerana dengan izin Allah Ta'ala kita berada di sini. Ramai lagi anak beranak kita, saudara mara kita, saing rodong kita yang tidak boleh nak duduk di sini begini ketika ini. Ramai lagi. Saya nak minta sungguh-sungguh para jemaah yang bersama saya malam ni sedar sungguh yang kita boleh duduk begini ketika ini tu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedaran ini membawa kita kepada penerusan. Allah insya-Allah akan meneruskan minnah kurnianya kepada kita insya-Allah. Jadi dosa lama tu menurut pendapat Al-Ghazali, Imam Ghazali, dosa lama itulah dosa lapuk yang kita biarkan berterusan, berlarutan begitu, tanpa menyedari, tanpa insaf, tanpa bertaubat, kita katakan itulah salah satu yang menyebabkan kita malas dan rasa macam berat sangat membuat kebajikan tu. Rasa macam berat sangat. Kalau buat pun beratlah. Mungkin saya reka tu. Kadang-kadang lain dengan yang diceritakan oleh orang-orang yang ternama dalam Islam, orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ibadat itu seronok, sedap, manis. Pun ada di kalangan kita dalam perkara-perkara tertentu buat benda baik itu menjadi seronok. Alhamdulillah kalau itu berlaku kepada kita. Dalam konteks ayat dan kalimah yang saya sebut tadi, iaitu segera, cepat-cepat dan berlomba tu, Rasulullah menyebut dalam hadis lain sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang menemui baginda Rasulullah dan menanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'zamu ajra, sedekah yang lagu mana besar pahalanya, nilainya di sisi Allah. Saya nak cuba dorongkan sikit supaya kita ambil kenyataan ini, buat masuk dalam diri kita, kemudian kita urus diri kita, proses hadis ini, urus diri, didik diri. Kerana sebenarnya tidak akan berlaku perubahan dalam diri kita kalau kita sendiri tidak mau dan berazam untuk mengubah diri. Apabila ditanya mana satu sedekah yang utama, yang bernilai di sisi Allah, ya Rasulullah, qala, Rasulullah jawab, muslimin muslimat yang bersama saya, tolonglah sama-sama kita ambil perhatian ini, kerana ini adalah pesaka
daripada Rasulullah. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Allahu akbar. Rasulullah kata sedekah yang berkualiti, bermutu tinggi itu atau mahal harganya di sisi Allah ialah engkau bersedekah wa anta sahihun, engkau sego-mego takhshal faqr, dalam keadaan sego tapi bimbang kepada miskin. Hok ni berasa tak salah kalau kita kata kita puak-puak kita malam ni jangan kecil hatilah. Takut jugalah nak sedekah tu siapa banyak-banyak dah, sebab kita ada perancangan, kita ada projek, kita ada peruntukan begitu begini. Tapi Nabi kata mu segar dan mu takut kepada fakir bimbang, wa ta'mulul ghina dan mu berangan-angan nak jadi kaya. Siapa dia tak berangan-angan nak jadi kaya? Saya rasa kita turunlah ego kita. Semua kita ni nak kaya, tapi sehingga kini tak kaya-kaya. Saya nak gurau ni malam ni ketika ni, tapi sungguh dari muda-muda dulu pandai dah kita ni nak kaya. Kadang-kadang siapa sanggup buat macam yang saya reka tadi, sanggup buat benda-benda yang tidak dibenarkan, diluluskan oleh syarak kerana nak kaya. Ingatlah, sehingga sekarang kita barangkali tak rasa lagi kaya dan tak harapan dah barangkali nak jadi kaya. Tu jangan itulah, tak harapan dah nak jadi orang kaya. Allahumma salli ala Muhammad. Segar dan takut fakir dan berangan-angan nak jadi kaya. Ada dalam perkara lain, di tempat lain Rasulullah kata ketika mu juga perlu kepada benda tu. Sedekah yang bermutu ialah sedekah yang kamu beri ketika dalam masa yang sama kamu juga perlu kepada sedekah, kepada benda tu. Saya selalu buat contoh dalam kuliah saya. Saya pada ketika ini belum bertemu lagi. Saya bersedekah yang dikatakan sangat tinggi mutunya, iaitu kita beri kepada seseorang wanglah kata ketika kita juga perlu. Saya buat contoh, saya ada RM10. Saya ada RM10. RM10 tu barangkali saya berada di Kemaman. RM10 itulah nak buat tambang balik untuk balik ke Kuala Terengganu, sebagai contoh untuk memudahkan kita mentafsir seterusnya. RM10 dalam kepala kita, RM10 ni lah nak buat balik ke Kuala Terengganu. Tanpa fikir hal makan, nak buat tambang je cukup-cukup. Ngam-ngam budak-budak kata. Tiba-tiba mari seorang yang perlu minta RM2 atau RM1, abang, pokcik, saya RM2. Kalau kita beri ketika tu yang kita juga perlu tu, itu sedekah yang sangat bermutu. Saya malam ni saya nak isytihar, ada lagi beri sedekah tapi gambar-gambar lagi lah kocek. Nak boleh beri RM5 tu puas mikir, tolak situ, tolak sini, lebih lagi, capur situ, tolak sini, lebih lagi, berilah RM5. Tu kita rajin buat tu, buka temelang. Saya terserah pada
para jamaah lah. Tapi ni ngam-ngam tu dalam masa yang sama sanggup bagi korang. Lalulah diceritakan dalam Quran kaum Ansar Madinah, ada dalam ayat Quran pun menceritakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, mereka tolong orang Muhajirin, orang dari Mekah tu dengan apa saja yang mereka ada, walau kana bihim khassasah, sekalipun dalam masa yang sama mereka pun perlu sangat. Diceritakan kalau tanah bagi copeng balik ni, kalau rumah pun bilik bagi dua. Siapa begitu dia mengorbankan tu. Itulah orang yang dipuji oleh Allah dalam Quran. Bersedekah ketika anda sehat, anda amat sayangkan harta, anda takutkan miskin, anda sedang mengharapkan kekayaan. Itu sedekah ketika itu, itulah sedekah yang bermutu tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah yang saya hormati, besok, lusa atau 3-4 hari lagi kita berdepan dengan 10 Muharram yang diriuh rendahkan oleh peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat kampung, masjid, menyambut hari awal Muharram baru ni. Dalam bulan ni ada satu ketika namanya 10 Muharram. Tanpa cerita panjang, 10 Muharram ni adalah bulan Muharram tu sendiri. Muharram tu sendiri adalah antara bulan mulia di sisi Allah. Dan 10 Muharram itu adalah hari yang istimewa. Kalau baru-baru ni hari istimewa ialah 9 Zulhijjah, hari wukuf. Ada orang tidak berkesempatan untuk melakukan puasa sunat hari wukuf kerana barangkali berbagai alasan dan sebab. Pada saya, orang yang bertaraf kita ni tidak patut lagi beralasan kerana sudah sampai masanya. Kok mana-mana pun hari 10 Nahar, hari 10, hari 9 Zulhijjah, hari aku puasa. Dan saya doakan hari 10 Muharram ialah hari aku puasa. Kok mana-mana program atau cara yang kita nak buat pun, ingat, wahai aku, hari itu aku puasa. Kalau nak ikut sejarah, ya, apabila Rasulullah ajak sahabatnya berpuasa 10 hari 10 Muharram, sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, tidakkah 10 Muharram ni, puasa 10 Muharram ni sama dengan orang Yahudi, orang jahiliyah, puak Nun puasa juga 10 Muharram? Kerana mereka menghormati bahawa selamatnya Nabi Musa daripada ditenggelami air dan sebagainya. Banyak peristiwa 10 Muharram tu, ada 2-30 dalam riwayatnya menceritakan peristiwa 10 Muharram tu diselamatkan Nabi Adam, taubatnya Nabi Adam dan sebagainya. Lalulah Nabi kata, kita puasa 10 Muharram sebab kita sepatutnya mendahului Yahudi puasa ni, kerana kita bersyukur kerana selamatnya Nabi Musa. Tapi insya-Allah kita akan puasa tahun depan mulai 9 hari bulan. Malangnya Rasulullah wafat pada tahun itu juga. Dan ini telah dibuat rumusan oleh para ulama bahawa molek sangat kita puasa 9 dan 10. Kerana katanya barangkali ada kebarangkalian tersilap kira hari tarikh 10 tu. So kita ihtimal, dia kata 9, 10. Jadi sekarang saya nak sentuh sikit
10 tu confirm kita puasa lah. Saya doa semua yang hadir sama saya malam ni, lelaki dan wanitanya, ambil perbualan saya ni terap masuk ke dalam diri, mohon dengan Allah dan berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatmu lah yang aku tunggu. Jangan biarkan aku sendirian begini tanpa bimbingan dan petunjukmu. Selesaikan urusanku semuanya. La haula wala wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Segala-galanya engkau jua, engkau sahaja. Semoga 10 Muharram semua yang bersama saya ni dapat kita laksanakan dengan baik. Bukan itu saja, puasanya, cara berpuasanya juga mesti lelahak supaya bermutu tinggi. Ingat, puasa yang selalu dibuat oleh orang biasa ialah berniat di waktu malam dan tidak makan di siang hari. Tetapi puasa orang yang kenamaan dalam Islam tidak makan di siang hari, berniat di waktu malam dan tidak melakukan maksiat di siang hari. Maka kerana itu dinyatakan bahawa satu kalimah yang menandakan bohong atau keji, upak keji, masa sudah cukup dia merosakkan pahala puasa. Nah, sekarang kita bersiap siaga untuk melakukan puasa pada hari itu dan bersiap sedia pula untuk mengawal diri supaya puasa yang kita lakukan nanti adalah puasa yang terbaik. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini saya juga mengambil kesempatan bahawa walaupun ceramah saya ni tidak seberapa, tapi menjadi harapan besar kepada saya. Walaupun kita tidak banyak sangat ilmu, tetapi mampu beramal dengannya. Walaupun kita tidak pandai bercakap, tetapi terus beramal. Kita tidak terus menerus bertangguh, kita tidak banyak berangan-angan. Semoga tidak termasuk dalam firman Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai. Orang yang lalai dalam neraka. Wal iyazubillah. Saya nak ulang sekali lagi, semoga kita tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang lalai. Kita tidak terus menerus bertangguh, kita tidak banyak berangan-angan. Marilah kita semak selalu firman Allah, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Semoga terdidiklah diri kita hari ini, esok lebih baik daripada hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu, semoga semua yang hadir pada malam ini mendapat satu suntikan yang bersemangat untuk melakukan yang terbaik selepas ini, dan mohon mendapat keampunan-Mu apa-apa yang telah aku lakukan, sama ada kami lakukan, sama ada secara bersengaja atau tidak sengaja. Saya rasa cukup setakat ini buat renungan.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.